Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik Tingkatan 5 untuk tajuk baru Kongorian Pembesaran dan Gabungan Transformasi Okey, hari ini cikgu rakam video cikgu ni bersama dengan kelas 5 cemerlang lah. Okey, untuk kongruent Okey, cikgu akan start rakam. So, first kali apa yang anda pelajari lah. Okey, apa yang anda pelajari first kali kongruent. Okey, pembesaran, gabungan transformasi, teselasi. Okey, yang ni awak dah belajar di menengah rendah. Okey, so dekat cikgu buat rakaman dekat sini ni macam-macam bunyi ada bunyi flora dan fauna lah. Okey, maslahat bab ini ahli astronomi menggunakan teleskop untuk memerhatikan permukaan planet. Menggunakan teleskop okey, bukan mikroskop, teleskop untuk memerhatikan permukaan suatu planet. Okey, permukaan planet yang jauh kelihatan diperbesarkan dengan menggunakan teleskop. Okey. Akan tetapi imej yang dihasilkan adalah songsang. So bila awak belajar fizik so bila kita tengok dekat teleskop, imej yang terhasil tu songsang dengan objek asalnya. Okey, pantulan daripada aplikasi untuk mendapat gambaran yang sebenar. Okey, ni cerita ahli astronomi lah. Tengok bintang dekat langit guna teleskop. Itu saja tengok bintang, tengok planet. Okey, tahukah anda? Okey, masa di tingkatan 4 anak murid cikgu dah belajar kan Kepler kan, teori Kepler. Dah belajar ke belum? Respon sikit. Dah belajar Kepler ahli matematik dan astronomi Jerman. Okey, yang telah membuat dokumentasi kajian teselasi pada tahun 1619 lah. Okey, kita tahu Kepler ni hukum Kepler tu lah. Okey, macam mana Kepler ni menghabiskan masa dia berpuluh tahun, seumur hidup dia tu dia buat kajian tentang bintang lah. Sebut Kepler mesti kait dengan astronomi lah. Astronomi ahli kaji bintang. Okey. Cikgu. Ya. Mirul. Okey, so settle maslahat. Okey, gerbang istilah. Yang ni istilah yang perlu kita tahulah. Okey, hari ni kita belajar satu je, kongruent. Kongruent. Okey, yang lain tu cikgu akan explain lah sambil cikgu discuss. Okey, untuk kongruent. So, kita tengok first sekali. Ni pernah tengok tak jambatan ni? Pernah. Ni jambatan apa ni? Terengganu. Jambatan Angkat Terengganu yang terletak di Kuala Terengganu. Okey, mercu tanda bagi negeri Terengganu pada tahun 2019 lah. Okey, Jambatan Angkat merupakan jambatan terpanjang di dunia dengan panjang dia 638 meter. Ni kena tahu sikit-sikit lah fakta ni. Senang kita nak cerita pada orang menghubungkan Kuala Terengganu dan Kuala Nerus di muara Sungai Terengganu lah. Okey, Kuala Terengganu dengan Kuala Nerus di muara tu. Okey, keistimewaan jambatan ini boleh diangkat pada bahagian tengah. Okey, memudahkan laluan kapal besar di bawahnya. Okey, perhatikan struktur jambatan tersebut. Bahagian manakah kongruent? So, bahagian mana kongruent pada dalam gambar ni Okey, so kita tengok kongruent dulu. Sebut-sebut kongruent kena tahulah apa dia kongruent. Okey, bagaimana kita nak bezakan bentuk kongruent dengan bukan kongruent? Okey, perhatikan rajah di bawah. Okey, apakah ulasan anda tentang saiz dan bentuk bagi pasangan objek yang ditunjukkan?
So dekat sini kita ada dua keping jubin. Yang dipamerkan ni jubin lah, mozaik kat rumah. Yang ni gambar menara Petronas, tayar depan dan tayar belakang sebuah kereta. Okey. Pada objek dalam pasangan objek dalam setiap rajah mempunyai saiz dan bentuk yang sama. Okey, walaupun kedudukan atau susunan berlainan. Okey, pasangan objek tersebut dikatakan kongruent. So sebut saja kongruent, dia mesti berkait dengan pasangan. Ni pasangan. Jangan tak tahu Okey, so dekat sini aktiviti mobilasi minda ni aktiviti yang dibuat di sekolah lah. So bila dah buka sekolah, masa yang ada, so kita akan buat aktiviti Okey. Okey, hasil daripada mobilasi minda 1 tu didapati bahawa dua poligon yang kongruent mempunyai ukuran yang sama, panjang, sisi sempadan dan sudut sempadan. Okey, ni point dekat sini hasil daripada mobilasi tadi dah aktiviti. So kita dapat dua poligon. Ni poligon yang pertama, ni poligon yang kedua. So dalam rajah segi 4 ABCD ni dan PQRS adalah kongruent dengan syarat yang ditunjukkan dalam rajah. Okey, syarat dia AB. Awak tengok AB kat sini Ni AB. So sama dengan RQ. So RQ. Sama Okey, AB cikgu pakai warna merah lah. So dia sama dengan RQ. BC. Warna lain sikit BC. So dekat sini BC Okey, BC. So BC dekat sini ni warna biru cikgu pakai. So BC sama dengan QP. Okey. QP Okey, CD yang pendek ni okey sama dengan SP ataupun PS. Yang condong macam ni sama dengan kat sini Okey, ni sudut yang sempadan lah. Sudut, mudah je sudut Sudut contoh yang pertama, sudut BAD. BAD. So sudut kat sini. Okey, sama dengan sudut QRS. QRS. So sama dengan sudut kat sini. Mudah Okey. So soalan yang pertama. Tentukan sama ada pasangan rajah yang berikut adalah kongruent. So kita tengok gambar yang pertama A tu. Kongruent tak anak murid cikgu? Okey, untuk contoh 1, tentukan sama ada rajah berikut adalah kongruent. Okey, kita tengok gambar rajah yang pertama. Gambar rajah yang pertama CA ni yang panjang ni lah 12. Ni 12 ni sama dengan 12 kat sini. Okey, lepas tu AB ni 5 ni sama dengan kat sini. So sekarang ni soalan dia, adakah pasangan berikut kongruent? Kongruent ni sama sama. So dekat sini penyelesaian dia cari sudut BC. Okey, nak cari BC. Teorem Pythagoras awak dah belajar sebelum ni. So ada 3 teorem Pythagoras awak belajar kan. So yang pertama sekali 3, 4, 5. Boleh? Ataupun 3 kat sini, 4 kat sini, 5 kat sini. Lepas tu lagi awak belajar lagi teorem Pythagoras 6, 8, 10. Okey, lagi satu teorem Pythagoras yang awak belajar. Okey. 12, 13 dengan 5. So kat sini automatik awak tahu kat sini 13. So kat sini pun sama 13. So bila sama kita kata dia kongruent. Itu point dia Okey, tengok gambar rajah B. Kongruent ke bukan kongruent? Okey, untuk gambar rajah B, adakah gambar ni kongruent? Tidak Tidak. Kenapa tidak? Okey, first kali kita tengok panjang dia dululah. Guna pen warna lain sikit. Okey. So kita tengok kat sini. Kat sini 10. Okey, 10. Sama 10. So yang kat sini 8. So kat sini 8, kat sini 3. Nampak sama ni. Kat sini 3.
Kat sini 3, kat sini jadi 4 tambah 3, so kat sini 7. So 7 tak sama dengan 8. 7 tak sama dengan 8. So bukan kongruent. Bukan. Okey. Gambar rajah C tu kongruent tak anak murid cikgu? Respons sikit. Ya. Kongruent. So kat sini 9. Kat sini sama 9. So kat sini 7. Kat sini 7. Okey, so kat sini 8, kat sini 8 Okey. Kongruent ke 8 C sekejap ni R. Okey, sudut dia 90. So gambar rajah dia kongruent Okey, so C kongruent. Okey, D bukan kongruent. Kenapa bukan kongruent? Adakah sudut dia sama? Tidak So kalau kat sini 70, ni sama panjang so kat sini 70. 70 dengan 70 140. 140. So kat sini sudut dia mesti 40, betul? So jadi sudut dekat sini tak sama dengan sudut dekat sini. So bila tak sama dia bukan kongruent. Okey, jadi boleh faham tak apa dia kongruent Kongruent ni pasangan yang mempunyai bentuk yang sama, betul? Ukuran yang sama, sudut yang sama. Okey, kita tengok latih kendiri tu. Latih kendiri 5.1, 1A. Okey, adakah 1A tu kongruent? Kongruent tak 1A? Halo, anak murid cikgu. Adakah 1A tu kongruent? Ya. Ya. Kenapa ya? Sama. Sebab ukuran dia sama. Ukuran dia sama Sekejap. Okey, so 5.1 kongruent So kongruent. Okey, so ni kongruent lah. Okey, B ni kongruent tak? B ni kongruent tak? Tak. Tak Bukan. Kenapa tak? So sudut dekat sini berapa sepatutnya ni? Tekan kalkulator 180 tolak 145 35. 35. So sudut dekat sini patutnya 35 dengan 25 lah. So bukan, tak sama dengan kat sini So dia bukan kongruent. Okey, C. Kongruent tak C? So kat sini 30 ni gambar dia hanya terbalikkan saja 30 kat sini 20. So kat sini 13. So kongruent tak? Ya. Ya, kongruent. Okey. Kita belajar segi 4. So kalau sudut kat sini 67, so sudut kat sini berapa? 67. 67 juga So sudut kat sini 113. Betul? Ya ke 113 kat sini? Ni tak sama ni. Bukan ni. 113 Okey, kalau kita belajar matematik. So kat sini berapa? So kalau dekat sini 67 awak tengok gambar kat sini Kalau cikgu sambungkan dia kat sini, dia sama macam ni. So kat sini 113, betul? So kalau cikgu sambung gambar dia panjang macam ni. Cikgu sambung panjang macam ni. Okay, sudut kat sini 67, so sudut kat sini 67 juga. Okey, so kat sini 113. So sudut opposite direction. Opposite direction macam ni. So kat sini 113 Sudut setentang macam ni. Hasil tambah dia mesti 180. C tu adalah kongruent. Okey, kongruent sama Okey, D kongruent tak?
Tak. Kenapa tak? Sebab dia tak sama panjang. So faham kongruent Faham tak? Faham. Okey. Kalau tentukan pasangan kongruent tu. Kalau cikgu buat A pasang dengan apa? A sama dengan apa? F. Betul. Kalau cikgu buat C. B lah, B. Pasang dengan apa B? E. B dengan E. So boleh Boleh. Yang ni faham cerita Boleh. ni? Okey. Faham. So settle untuk kongruent. Okey. Sambung sikit. Apakah ciri-ciri kongruent segitiga? Kita tengok kat sini Apa dia ciri-ciri kongruent segitiga? Okey, dua segitiga kongruent mempunyai panjang sisi, sempadan dan sudut sempadan yang sama. Okey. So, bolehkah anda mengatakan dua segitiga adalah kongruent sekiranya hanya membandingkan sisi sempadan atau sudut sempadan? Okey, boleh ke kita kata segitiga tu kongruent? Okey, kita tengok dekat sini. Okay, ini aktiviti yang kita buat. So, kita tengok hasil modulasi minda lah. Okey, kita tengok gambar rajah kat sini. Okay, sifat segitiga kongruent So, AC sama dengan PR. So, yang ni sama dengan yang ni mudahnya yang ni sama dengan itulah. Okey, side by side. Kata sisi. Okey, yang kedua sudut sisi sudut. Okey, sudut BAC sudut kat sini sama dengan sudut QPR. Ni sudut Lepas tu AC panjang AC sama dengan panjang PR ataupun sudut ACB. So sudut sini sama dengan sudut sini. Ni dia kata sudut sisi sudut. Okey, sambungan seterusnya sudut sisi. Sama juga kaedah dia. Sudut sisi. Okey, lagi 3 sudut ni lah. 3 sudut. Dan last sekali sisi sudut. So sisi sini sama dengan sisi sini. Kita buka sikit. Sini. Sisi sini. Sudut sini. Ini adalah ciri segitiga kongruent lah. Okey, contoh 2. Soalan dia, tentukan sama ada pasangan berikut memenuhi sifat kongruent. Okey, beri kongruent segitiga, justifikasikan jawapan anda. So, A ni kita nak jawab macam mana? Kongruent tak? Tak, bukan kongruent. Betul So, kat sini dia tulis tidak. Kenapa tidak Kedua-dua segitiga mempunyai dua sisi sempadan. So, sepatutnya kat sini 10. Kat sini 10. Sempadan sudut dia sama kan? Okey. Sempadan sama tetapi ukuran sisi dan sudut yang lain adalah berbeza. Okey, maksudnya kat sini 10 hipotenus. Hipotenus kat sini 10. Kat sini hipotenus kan? Nak perasan tak kat sini? Jarak yang paling panjang sekali tu. 10 hipotenus. Betul Halo? Mana boleh cikgu? Okey, so ni hipotenus. So hipotenus dia paling panjang 10. Yang ni hipotenus dia bukan 10. 10 tu adalah sisi. Jadi kita kata dia bukan kongruent. Tidak sifat tidak ni. Okey, yang kedua ni kongruent tak? Dia tulis apa? Tidak. Kenapa tidak kat sini? Ukuran sisi sempadan dia tak sama. Ukuran sisi sempadan
Walaupun kedua-dua segitiga mempunyai sudut sempadan sama, tetapi ukuran sisi sempadan adalah berbeza. Jadi luas dia tak sama dah kat sini. Dia mudah macam tu. Kita kira luas lah kalau segitiga. Ni luas dia berapa? 3 darab 4, 12 bagi 2. So luas dia 6. Ni luas dia. So kat sini 6 darab 8. 6 darab 8, 48 bagi 2. 20, 24. So, luas dia tak sama. So, kita boleh juga tentukan dia dengan mengira luas lah. Bentuk kongruent tu. Okey, kita tengok contoh 3. Okey. Rajah di bawah menunjukkan dua segitiga kongruent. So, ni gambar rajah dia. Awak tengok secara ringkas. Sama tak gambar rajah dia? Tengok secara ringkas. Sama betul tak? Sama. Sama Jadi penyelesaian dia. Okey, dia kata apa? Sudut ACB. ACB. Sudut sini ACB sama dengan sudut DFE. Sudut dia. Okey, lepas tu dia minta kita lengkapkan gambar rajah. Kalau sisi dia macam mana kita nak buat? Sisi dia. AB sama dengan apa ni? AD ataupun DE lah. Okey, lagi satu. Sudut ACB sama dengan EFD. ACB EFD. Sudut sini Awak nak cerita sudut sini Betul. Sudut CAB. CAB sama dengan sudut EBF. Boleh? Ataupun dia buat kat sini ABC. ABC kat sini ABC kat situ. Sudut sini sama dengan sudut DEF. DEF. Sudut sini. So, ABC ataupun BAC sama dengan DEF. Sama kan? Ni D Ni DEF. Okay, so settle kat sini. Contoh 3 settle. Okay, contoh 4 tak ada masalah. So, kita laju sikit. Contoh 4 ni cerita biasa sajalah. Okay, kita buat latihan sikit. Latih kendiri 5.1B. Okay, kita bincang sama-sama. Okay, 5.1B. So, soalan nombor 1. Soalan nombor 1 menunjukkan dua segitiga lah. PQR dengan XYZ. Okey, diberi kedua-dua segitiga tu PQR dengan XYZ adalah kongruent. Jadi sekarang ni PQ. So, kita tanda dululah PQ sama dengan XY. So, XY. Sama nyatakan ciri-ciri sama yang lain yang terlibat jika setiap berikut digunakan. Okey, so sekarang ni soalan pertama, sisi sudut sisi. A tu kita nak jawab apa? Sisi dulu. Sisi dulu. PQ sama dengan XY kan ni? Jika PQ sama dengan XY. Okey. Jadi, sisi dulu. Anak murid cikgu. Respon sikit sisi dia. PR Sama panjang. PR sama panjang dengan XZ. PR. XZ. Ni sisi. Okey, sudut. Sudut. Kalau cikgu buat sudut macam ni. Sudut PQR sama dengan sudut mana? XYZ. XYZ. Bagus. XYZ. Senang je. Lepas tu sisi lagi satu. Cikgu nak sisi lagi satu. QR sama dengan YZ.
QR sama dengan YZ. So, QR sama dengan YZ. So, settle kat sini So, apa-apa saja soalan awak boleh selesaikan kalau awak tahu apa ciri-ciri kongruent. Okey, so contoh 5 pun sama juga. Ni cerita dia, cerita biasalah. Kongruent, contoh 5, so tak ada masalah. So, cikgu laju sikit. Okey. So, habis 5.1 C. Sekejap. Okey, so contoh 5 tadi, contoh 6. So, ada masalah tak dengan kongruent? Okey, seterusnya latihkan diri 5.1C lah. Okey, yang ni pelajar boleh buat sendiri selepas pelajar faham apa dia kongruent. So, kita akan jumpa di video yang seterusnya lah. Ni video part 1 lah. Daripada cikgu, terima kasih.